Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Francis Anak Jampang, nombor metrik 29365, mewakili rakan-rakan saya, Petrana Doris, nombor metrik 29495 dan Nur Atirah, nombor metrik 29221. Kami dari PJJ Kuching yang akan menyampaikan perkongsian ilmu mengenai budaya kepelbagaian budaya di tempat kerja. Kita ke slide pertama iaitu pengenalan budaya kepelbagaian di tempat kerja di Malaysia. Definisi budaya kepelbagaian, pengiktirafan dan penerimaan perbezaan di tempat kerja melibatkan pelbagai aspek bangsa, agama, bahasa, jenjang umur, latar belakang, pendidikan, budaya. Kepentingan di tempat kerja bukan hanya toleransi tetapi memanfaatkan perbezaan, mewujudkan persekitaran produktif, inovatif dan inklusif. Kepelbagaian di sektor awam mencerminkan masyarakat pelbagai di Malaysia, penekanan pada kesaksamaan dan perpaduan, memenuhi keperluan pelbagai lapisan masyarakat. Kepelbagaian di sektor swasta. Faktor utama untuk daya saing dan inovatif, memperoleh pelbagai perspektif untuk keputusan yang lebih baik, merangsang kreativiti dan penyelesaian inovatif. Dasar kerajaan berkaitan. Dasar wanita negara, dasar pembangunan sosial, kepelbagaian memastikan pencapaian perkhidmatan yang lebih adil dan inklusif. Program kepelbagaian dan inklusi. Syarikat memperkenalkan program diversity dan inclusion. Peluang sama rata tanpa mengira latar belakang. Faedah budaya kepelbagaian. Menarik bakat dari pelbagai latar belakang, mewujudkan persekitaran kerja harmoni dan kolaboratif. Kita ke slide selanjutnya iaitu aplikasi teori. Teori membantu memahami dan melaksanakan kepelbagaian di tempat kerja. Kepelbagaian mempengaruhi dinamik dan produktiviti organisasi. Definisi pengurusan strategik perbezaan individu. Aplikasi meningkatkan produktiviti dan inovasi. Membangunkan polisi inklusif, latihan sensitiviti kepelbagaian, rekrutmen berasaskan kepelbagaian. Teori entiti sosial. Definisi pekerja mengenapasi diri mereka dalam kumpulan sosial. Aplikasi mempengaruhi hubungan antara kumpulan di tempat kerja, mengalahkan interaksi harmoni antara pekerja dari latar belakang yang berbeza. Teori keadilan organisasi. Definisi keadilan dalam proses dan interaksi di tempat kerja. Aplikasi menyokong kepelbagaian dengan keadilan dalam peluang dan ganjaran, mengurangkan diskriminasi melalui polisi yang adil. Peranan kepimpinan dalam kepelbagaian. Definisi kepimpinan inklusif meningkatkan keterikatan pekerja. Aplikasi pemimpin mengurangkan diskriminasi dan mengalahkan keterangkuman kepelbagaian gender dalam kepimpinan, meningkatkan prestasi. Kepelbagaian dan ketahanan organisasi. Aplikasi kepelbagaian memperluaskan perspektif dalam penyelesaian masalah. Dasar inklusif meningkatkan daya tahan organisasi. Saya serahkan slide selanjutnya kepada Puan Petrina. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya, Encik Francis. Seterusnya kita akan membentangkan mengenai konsep budaya kepelbagaian di tempat kerja. Budaya kepelbagaian di tempat kerja merujuk kepada berbagai perbezaan antara individu dalam organisasi. Budaya kepelbagaian ini bukan saja termasuk bagaimana individu mengenal pasti diri mereka, tetapi juga bagaimana orang lain melihatnya. Budaya kepelbagaian di tempat kerja merangkumi bangsa, jantina, kumpulan, etnik,
umur, agama, orientasi seksual, status kewarganegaraan, perkhidmatan ketenteraan, dan keadaan mental dan fisikal, serta ciri yang berbeza antara orang lain. Kajian demi kajian dijalankan bagi tujuan menjelaskan tentang relevannya budaya kepelbagaian dalam pembentukan organisasi kerja. Setiap organisasi mempunyai budaya tersendiri yang mempengaruhi sikap dan perlakuan kerja. Budaya dilihat sebagai satu sistem yang diterima secara kolektif di tempat kerja. Pembentukan budaya di dalam organisasi dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi sikap dan kelakuan di organisasi. Kesadaran setiap warga kerja terhadap sensitiviti masing-masing di tempat kerja akan memupuk kebersamaan dan kefahaman untuk mencapai konsep kepelbagaian budaya. Masyarakat Malaysia hari ini bukan sahaja mengamalkan cara hidup budaya yang berbeza, malah penggunaan bahasa yang berbeza serta menganuti agama yang berbeza, yang mana membuka ruang untuk membuat pelbagaian sekiranya tidak kesepahaman. Tidak heranlah ketika di tempat kerja akan lahir budaya yang pelbagai. Pada masa kini, perpaduan masyarakat adalah berakar umbi dari warga kerja, terutamanya dalam sektor kerajaan maupun sektor swasta, sebagai perantara budaya kepelbagaian yang wujud. Sebagai contoh, warga kerja yang datang dari pelbagai etnik yang meraihkan perayaan yang berbeza-beza. Oleh demikian, setiap warga kerja dalam organisasi harus peka dengan musim perayaan sepanjang tahun dan sensitif dengan budaya, tradisi, dan tarikh perayaan-perayaan yang bakal tiba dan timbullah sudut-sudut perayaan di tempat kerja. Perayaan-perayaan yang berbeza juga akan diraihkan bersama oleh semua warga kerja di tempat kerja dengan menyediakan juadah-juadah wajib bagi perayaan tersebut serta mengenakan tema pakaian tradisional pada bulan sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Gawai Dayak, Deepawali, dan sebagainya. Hal seumpama ini telah menjadi tradisi di semua tempat kerja sektor awam dan sektor swasta. Di dalam budaya kepelbagaian, terdapat beberapa elemen penting, yaitu yang pertama komunikasi, kedua etika, ketiga keselamatan dan kebajikan, dan yang keempat nilai-nilai murni dan juga pegangan agama. Kepelbagaian budaya suatu hal yang penting untuk meningkatkan persekitaran kerja yang lebih kompetitif, persaingan sehat, dan berdaya saing. Namun, persekitaran di tempat kerja akan dipengaruhi oleh warga kerja yang terdiri daripada kepelbagaian budaya, asal-usul, dan pengalaman sosialisasi. Elemen yang pertama, komunikasi. Komunikasi memainkan peranan penting dalam pekerjaan. Mesej yang disampaikan perlu tepat. Selain daripada mengekalkan hubungan sesama warga kerja, amat penting dalam proses kelangsungan urusan serta tugasan yang diberikan bagi memastikan kerja berjalan dengan lancar. Sekiranya komunikasi tidak dicapai pada tahap yang optimum, sudah pasti timbul salah faham dan konflik di tempat kerja. Sekiranya komunikasi berjalan dengan baik di tempat kerja, semua urusan dan tugasan akan berhasil dengan baik dan memuaskan. Kedua, etika. Etika juga adalah sebagai garis panduan bagi warga kerja untuk membuat penilaian dan keputusan seandainya sesuatu kekeliruan di tempat kerja timbul. Selain itu, etika juga membentuk sasiah dan disiplin warga kerja di tempat kerja masing-masing. Etika di tempat kerja boleh terdiri daripada etika kerja, etika berpakaian, etika masa bertugas, dan sebagainya. Dengan erti kata lain, etika ialah suatu penetapan di tempat kerja bagi mewujudkan keseragaman dan keselarasan dalam beberapa perkara. Ketiga, keselamatan dan kebajikan. Tempat kerja yang selesa, selamat, dan kondusif adalah satu tuntutan dalam membentuk kepelbagaian budaya di tempat kerja. Majikan yang harus memandang berat mengenai keselamatan dan kebajikan semua warga kerja di bawah pengurusannya. Sebagai contoh,
Latihan kebakaran dan kecemasan akan diadakan setiap 3 kali setahun. Ini sebagai langkah untuk menyelamatkan diri di tempat kerja jika berlakunya kebakaran serta kecemasan. Kebajikan warga kerja juga dijamin tanpa mengira latar budaya yang pelbagai. Ketiga, nilai murni dan pegangan agama. Nilai-nilai murni yang mulia mengikut ajaran agama masing-masing harus diterapkan dan diamalkan oleh setiap warga kerja seperti saling menghormati, bekerja sama, rasional, bertanggung jawab, dan toleransi. Warga kerja di tempat kerja mampu dan bersedia meraihkan kepelbagaian asalkan budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai murni dan pegangan agama yang dianuti masing-masing. Terima kasih kepada Puan Petrina di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca ataupun faktor masalah daripada isu ini. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyumbang kepada cabaran dalam memupuk budaya kepelbagaian di tempat kerja. Budaya tempat kerja. Persekitaran kerja yang toksik akan menimbulkan faktor masalah budaya tempat kerja malah tidak bertolak ansur dengan tingkah laku yang negatif. Ianya seperti buli ataupun gangguan yang boleh wujud dalam persekitaran yang bermusuhan untuk pekerja yang pelbagai. Justru, peluang menjadi terhad untuk bekerjasama dalam satu pasukan. Jika pasukan yang pelbagai tidak digalakkan untuk bekerjasama, ia boleh menghalang pembangunan budaya tempat kerja yang padu. Sebagai contoh, menurut Awaludin pada tahun 2019 telah membuktikan bahawa Pusat Komas Malaysia melaporkan terdapat isu diskriminasi dari segi pemakaian tudung di tempat kerja. Isu ini dilihat oleh mereka yang berbangsa Melayu sebagai satu bentuk diskriminasi bukan sahaja terhadap agama Islam tetapi amnya kepada kaum Melayu yang sinonim dengan Islam. Tambahan pula, terdapat beberapa rangkaian hotel yang didakwa tidak membenarkan pekerja mereka memakai tudung kerana melebihi daripada standard antara bangsa sehingga isu pemakaian tudung ini menjadi lebih serius. Selain itu, isu pengambilan pekerja oleh salah sebuah franchise body shop dengan memaparkan iklan Cina sahaja mengundang kecaman masyarakat. Lambakan portal pekerjaan seperti jobstreet.com memaparkan syarikat-syarikat milikan Cina mengutamakan bangsa Cina atau mereka yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Selain itu, faktor yang kedua adalah pengasingan etnik di agama. Pengasingan etnik dan agama dalam konteks kepelbagaian tempat kerja merujuk kepada fenomena di mana individu ataupun kumpulan daripada latar belakang etnik atau agama tertentu diasingkan ataupun dipinggirkan dalam sesebuah organisasi yang membawa kepada interaksi, kerjasama atau integrasi yang terhad dengan kumpulan yang lain. Oleh hal yang demikian, masalah yang dihadapi penduduk Malaysia sebahagian besarnya terdiri daripada 3 kumpulan etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India, di mana masing-masing mempunyai amalan budaya, bahasa dan agama yang berbeza. Kepelbagaian ini kadang-kala boleh membawa kepada pengasingan etnik dan agama di tempat kerja, justru mendatangkan punca daripada dasar kerajaan seperti Dasar Bumi Putra yang bertujuan untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi majoriti Melayu secara tidak sengaja telah mewujudkan perpecahan etnik. Dasar-dasar ini kadang-kala memihak kepada satu kumpulan berbanding yang lain dalam pengambilan dan kenaikan pangkat. Ianya membawa kepada persepsi ketidaksamaan dalam kalangan kumpulan etnik bukan Melayu. Natijahnya, kesan daripada pengasingan ini boleh menghalang interaksi antara kumpulan etnik yang berbeza, mengurangkan kerjasama dan mewujudkan pembahagian tempat kerja lalu mengehadkan potensi manfaat tenaga kerja yang pelbagai. Punca yang ketiga adalah ketaksamaan jantina. Ianya menjadi salah satu punca ataupun faktor tercetusnya isu dalam kepelbagaian budaya di tempat kerja ini. Wahab pada tahun 2022 telah membuktikan bahawa majikan mengasingkan pekerja berdasarkan jantina kerana sikap diskriminasi yang dipegang oleh pekerja lelaki yang lain. Dengan meminimumkan wanita di tempat kerja, mereka dapat memaksimumkan produktiviti pekerja lelaki. Walau bagaimanapun,
Masalah lain juga timbul walaupun Malaysia telah mencapai kemajuan dalam mempromosikan kesaksamaan jantina, berat sebelah jantina dan diskriminasi di tempat kerja terhadap wanita masih menjadi isu, terutamanya dalam jawatan kepimpinan kanan. Punca daripada isu ini akibat daripada jangkaan masyarakat sekitar peranan jantina, terutamanya berkaitan tanggungjawab keluarga menyumbang kepada lebih sedikit wanita yang maju. Bukan itu sahaja, ketaksamaan jantina ini juga memberikan satu pemikiran di mana sikap tradisional masih dilihat bahawa lelaki sebagai pencari nafkah manakala wanita sebagai penjaga. Ianya telah menghadkan kemajuan profesional wanita tersebut. Oleh itu, kesan kekurangan perwakilan wanita dalam peranan kepimpinan menghadkan kepelbagaian dalam proses membuat keputusan dan inovasi dalam organisasi menyumbang kepada ketidakseimbangan jantina di tempat kerja, dan ini merupakan salah satu punca yang berlaku akibat daripada kepelbagaian budaya di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan bagi isu ini. Cadangan bagi menambahbaikkan isu budaya kepelbagaian di tempat kerja ini termasuklah dengan melaksanakan program latihan silang budaya mandatory untuk semua pekerja bagi meningkatkan kesedaran tentang latar belakang etnik, agama dan budaya yang berpelbagaian. Sebagai contoh, program-program ini harus memberi tumpuan kepada memahami sensitiviti budaya, memecahkan stereotip dan salah tanggapan, menggalakkan empati dan tingkah laku inklusif. Natijahnya, faedah yang akan didapati seiring daripada mempromosikan latihan dan program ini termasuklah latihan silang budaya akan membantu pekerja memahami dan menghormati perbezaan antara satu sama lain, mengurangkan berat sebelah dan diskriminasi sambil memupuk komunikasi dan kerja berpasukan yang lebih baik merentas kumpulan yang pelbagai. Lain pada itu, menurut Azhar pada tahun 2024, beliau telah membuktikan melalui satu kajian di mana-mana syarikat akan memberikan cadangan penambahbaikan seperti mengadakan satu latihan kepada setiap kaki tangan untuk memupuk semangat berpasukan serta menyambut setiap perayaan tanpa mengira kaum. Contohnya, perayaan raya bagi etnik yang pelbagai iaitu sambutan Aidilfitri, sambutan Tahun Baru Cina dan Deepavali ataupun Thaipusam. Oleh itu, kepelbagaian dalam firma perlu dilihat dari sudut pandangan yang membawa keuntungan kerana setiap kaum ataupun etnik memiliki kekuatan dalaman dan daya inovasi yang berbeza. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah dengan menggalakkan kerjasama antara pekerja daripada latar belakang etnik dan agama yang berbeza melalui aktiviti pembinaan pasukan, projek merentas jabatan dan program bimbingan yang menggandingkan individu daripada pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, Azhar pada tahun 2024 telah menghasilkan sebuah kajian yang menunjukkan bahawa responden menyatakan terdapat strategi dalam organisasi mereka untuk menangani isu diskriminasi, iaitu menggalakkan setiap departmen untuk bercampur bangsa kerana bagi mereka apabila bercampur kaum idea bagi setiap orang dalam membuat sesuatu tugasan, ianya akan menjadi semakin efektif dan produktif. Oleh itu, sesuai dengan cadangan penambahbaikan ini, faedah yang akan didapati termasuklah kerjasama berstruktur membantu memecahkan halangan sosial dan stereotip dengan memupuk rasa hormat dan kepercayaan antara pekerja yang berlainan latar belakang yang boleh membawa kepada kerja berpasukan dan kreativiti yang lebih baik. Akhir sekali adalah cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah dengan meningkatkan perwakilan wanita dalam peranan kepimpinan mampu mengurangkan isu budaya kepelbagaian di tempat kerja. Contohnya, cadangan penambahbaikan ini perlulah dilaksanakan ke atas dasar yang menyasarkan kepelbagaian jantina secara khusus dengan menggalakkan lebih ramai wanita memasuki jawatan kepimpinan melalui inisiatif seperti program bimbingan untuk wanita. Dengan adanya program ini, amalan pengambilan sensitif jantina akan lebih menumpukan pada kelayakan dan bukannya stereotip ketaksamaan jantina.
Ini merupakan salah satu cadangan inisiatif keseimbangan kerja kehidupan seperti waktu kerja yang fleksibel dan cuti ibu bapa untuk menyokong ibu yang bekerja. Azhar pada tahun 2024 telah membuktikan bahawa beliau telah membuat kajian ke atas organisasi di mana pengurus organisasi perlu memastikan setiap pekerja mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kenaikan pangkat, peluang pembangunan dan gaji yang setara tanpa mengira bangsa, agama ataupun jantina. Oleh hal yang demikian, ia akan meningkatkan perwakilan wanita dalam kepimpinan dan kepelbagaian peringkat, termasuklah apabila membuat keputusan menggalakkan kesesamaan jantina dan mencipta model peranan untuk pemimpin wanita masa depan. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan Puan Petrina untuk membahaskan tentang kesimpulan berkaitan dengan isu yang telah kami bentangkan. Kepada rakan seperjuangan saya, seterusnya ialah kesimpulan. Secara kesimpulannya, mengikut Tumin et al. 2023 membuktikan bahawa budaya kepelbagaian di tempat kerja timbul apabila warga kerja terdiri daripada budaya yang pelbagai, latar belakang yang berlainan, agama yang berbeza, etnik dan bangsa yang berbilang, dan perbezaan dalam cara pemikiran, tradisi bangsa, tahap pendidikan dan taraf hidup. Hal sedemikian memberi impak yang besar di tempat kerja. Perbezaan tersebut juga mampu mengubah budaya kepelbagaian di tempat kerja terhadap sesuatu perkara, seperti ketepatan masa, isu diskriminasi, penerapan etika dan nilai-nilai murni, cara bergaul serta berpakaian, bahasa dan sebagainya. Masih banyak yang perlu diperbaiki ke arah konsep budaya kepelbagaian yang lebih jitu. Melalui cadangan penambahbaikan tersebut, sudah pasti budaya kepelbagaian di tempat kerja akan mengalami suatu perubahan besar yang positif dan memberikan impak yang baik serta berterusan demi mencapai perpaduan negara, yakni hubungan manusia dengan manusia dalam sesebuah organisasi akan mencapai kebaikan serta peningkatan yang progresif. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.